Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua. Okay, hari ini Badria nak share berkenaan dengan formula urus gaji ataupun format urus gaji supaya kita ada saving yang banyak, yang berganda jika berlaku kecemasan ataupun berlaku risiko. So, saya kenalkan diri saya Nur Albadia binti Ismail. Saya seorang perunding hartanah. Dan asalnya saya seorang perunding hartanah dan bila klien saya beli rumah, selalunya mereka akan dapat perlindungan MRTT, iaitu takaful yang lindung untuk dia orang punya rumah. Tapi malangnya ramai yang dapat coverage tu, takaful yang cover dia orang punya rumah tak penuh. Jadi menyebabkan ada benda yang takaful tak cover. Jadi saya mengambil keputusan untuk bersama dengan Great Eastern Takaful untuk bantu saya punya klien untuk beli rumah, untuk pastikan diorang dapat coverage yang penuh. Dan juga di sini juga kita akan sharekan juga formula urus gaji untuk semua yang berhajat untuk urus gaji dengan betul. Okey, so kenapa saya memilih untuk bersama dengan Great Eastern Takaful? Disebabkan adalah Great Eastern adalah dia ada aset yang banyak. Dia is number one lah dari segi jumlah perniagaan baru. So kita tak risau. Untuk yang keduanya, dari segi pembayaran bonus tunai, kalau kita tengok dekat sini, Great Eastern is number one. Okay, sebab itu saya memilih untuk bersama dengan Great Eastern Takaful. So misi kita dekat sini adalah untuk yang pertama, untuk melahirkan pemimpin, pejuang dan peniaga. Yang kedua, untuk meningkatkan pemilikan sijil takaful kepada rakyat Malaysia. Dan yang ketiga, untuk melahirkan jutawan takaful yang berwakaf dan berinfak. Dan yang paling penting, yang keempat, untuk bantu rakyat Malaysia bebas daripada ancaman kewangan. Alright, so kat sini kita punya team di mana kita bergerak bersama tim Al-Aqias di bawah Great Eastern Takaful yang diketuai oleh kita punya mentor kewangan Malaysia nombor 1, iaitu MJ, iaitu Mak Jerome, ataupun dan kita punya Sifu Hartanah, iaitu Tuan Ahyat Ishak. Alright, kenapa kita nak kena tahu formula urus gaji yang betul supaya kita ada backup? Sebab hidup kita ni ada risiko-risiko yang kita nak kena urus. Alright, so kita ada risiko-risiko kena buang kerja, bisnes merosot. Yang kedua, kita ada risiko kematian. Okey, macam baru ni pun disebabkan COVID, ramai yang kita pun tak menjangka COVID akan melanda negara kita, satu wabak yang menyebabkan ramai orang kena buang kerja, bisnes merosot, ramai juga yang yang menyebabkan kematian. So dekat sinilah risiko yang kita kena urus dari sekarang. So kecacatan kekal, sakit kritikal, kemasukan ke hospital. So ini adalah risiko-risiko kehidupan kita yang kita tak boleh lari kalau kena. Jadi sebab itu penting untuk kita urus, kita manage mulai sekarang. Sementara kita ada income, kita bekerja, kita sihat, dan kita kena urus supaya bila berlaku semua risiko ini, kita dah ada backup. Okay, alright, so kat sini saya nak share kita punya format urus gaji untuk kita capai financial freedom. So kita bebas daripada cengkaman kewangan. Okay, so dekat sini kita ada 5 financial pillars yang kita kena follow. Okey, yang pertama adalah bila kita dah belajar, dah puluh-puluh tahun kita belajar dan kita bekerja, so kita dah bina cipta income kita dekat sini. Tak kisahlah sebulan 1,800 ke 2,500 ke sebulan, 5,000 ke, itu kita dah cipta kita punya income. Okey, so yang kedua, kita kena manage. So kita dah ada income, kita dah ada pendapatan. So benda yang paling penting adalah kita kena manage. Okey, urus management.
supaya kita ada backup yang banyak untuk kalau berlaku risiko-risiko yang kita tunjuk tadilah, kena buang kerja, kematian dan sebagainya. Okey, kalau kita tengok dekat sini, kita punya piramid kewangan, okey. Kita punya piramid kewangan dekat sini. Okey, untuk bahagian investment ni, kalau kita ada rumah, kita ada kereta, kita ada apa-apalah bahagian investment, rumah lah terutamanya, ataupun aset-aset yang lain, dia adalah di bahagian investment, iaitu di bahagian bumbung. So sebab itu penting untuk kita manage ataupun kita ada tapak kewangan. Kita siapkan tapak kewangan supaya kita punya tapak kewangan tu kukuh. Sebab kita bayar rumah, bayar kita punya investment ni adalah disebabkan kita ada gaji. Gaji ni lah yang akan bayar kita punya bulanan rumah dan sebagainya. Tapi kalau berlaku risiko tadi, kematian, kena buang kerja, bisnes merosot, menyebabkan kita hilang income dan kita tak ada saving ataupun kita tak kukuhkan tapak kewangan kita dekat bawah ni, menyebabkan semua investment yang kita ada, rumah dan sebagainya, kita akan terus jatuh. Okey, sebab tu kita kena manage betul-betul dari sekarang. Alright, so dekat sini kita ada kita kena simpan nombor 3. Kita kena spend 10% untuk simpan dan lindung. Simpan plus lindung daripada kita punya gaji. 10% sahaja daripada kita punya gaji. Jadi kalau gaji kita RM1,800, 10% RM1,180. Kalau kita gaji RM2,500, 10% maksimum iaitu RM250. Tapi itu maksimum. Jadi ada je yang tak sampai pun 10% untuk kita simpan dan lindung. Alright. So kat sini kalau kita ada nombor 4, kalau kita ada lebihan kewangan, kita boleh simpan dan labur. Simpan dan labur, contohnya kita boleh menyimpan kita boleh simpan dan labur di properti, ASB, tabung haji, koperasi, PAS dan sebagainya, untuk kita dapatkan pulangan yang lebih banyak setiap tahun berbanding kalau kita menyimpan di saving account biasa yang tak boleh mendatangkan pulangan yang banyak pun, berbanding kalau kita menyimpan di simpan dan labur di mana-mana platform lah. Alright, so yang kelima barulah bahagian pengagihan. Okey, jadi yang penting dekat sini kita nak tengok 10% daripada kita punya income untuk simpan dan lindung. So dekat sini 10% ni walaupun 10% sahaja, tapi dia punya impak dia sangat besar. Dia dapat menjadikan income replacement kita, dia jadi dapat debt cancellation, kita dapat settlekan semua hutang-hutang kita yang ada kalau berlaku kematian atau cacat kekal, atau yang ni kalau kita hilang upaya hilang sakit kritikal ke contohnya, kita ada duit untuk jadi income replacement. Dan kalau ada lebihan, kita boleh buat medical card untuk cukupkan tapak kewangan. Tapi kalau kita tak ada kewangan yang kukuh, kita boleh tumpu kepada debt cancellation dan income replacement. Right. So daripada 10% daripada gaji tadi, 20% lagi kita perlu save and invest, simpan dan lindung kalau ada lebihan, dan 60% ni adalah kita punya commitment, dan 10% adalah wastage. Maksud dia kita boleh simpan untuk kita nak melancong, kita nak bershopping ataupun sebagainya, adalah 10% daripada kita punya gaji. Okey. So dekat sini kalau macam terutamanya you all yang ada beli rumah ke contohnya, dekat sini kalau contohlah kalau kita beli rumah tu joint husband and wife. So kalau berlaku kematian si suami ke si wife ke contohnya, rumah tadi bahagian si mati perlu diagihkan
kepada pembahagian harta pusaka. So dia adalah bahagian-bahagian dia. Jadi dekat sini contohnya saya tunjukkan. Buat kira-kira sikit kat sini, kita ada gaji. Contohnya gaji bersih 3,000 sebulan. So kita ada komitmen yang kita kena bayar. Okey. Okey, contoh kita ada rumah 1,100, contohnya 1,100 kalau beli rumah. Kalau sewa, letaklah sewa 700 ke sebulan. Dan kita ada kereta nak kena bayar sebulan dalam 500 contohnya. Kita ada makan minum setiap bulan dalam 800 contohnya. Kita ada utilities lagi, bil-bil yang kita utilities, bil-bil yang kita nak kena bayar, contohnya 200 sebulan. Lagi kita ada yuran anak-anak, yuran persekolahan anak-anak, so dalam 200 sebulan contohnya. So total pembelanjaan kita setiap bulan, okey, 1,000, 2,000, 2006, 2007, 2008. Okey. So 2,800 setiap bulan yang kita belanjakan, dan kita bayar pembelanjaan kita setiap bulan adalah menggunakan kita punya gaji. Okey. Gaji ni yang kita akan bayar kita punya komitmen setiap bulan. Kita ada gaji 2,000, 3,000 untuk bayar komitmen 2,800. Okey. Dan maybe kita juga ada pasangan kita yang membantu untuk sama-sama support, untuk sama-sama bayar. Okey. So kat sini kalau kita tengok tadi, kalau berlaku risiko-risiko yang kita tengok tadi, kehilangan kerja, okey, bisnes merosot, kematian dan sebagainya. So kalau contohnya kalau hilang kerja, dah tak ada income, tak ada pendapatan, menyebabkan kita hilang income disebabkan sakit kritikal, contohnya tahap 3 dan 4 dah tak mampu bekerja, dah terlantar, dah kena buang kerja. So bila kita tak ada income dekat sini, adakah kita ada simpanan yang banyak untuk kita bayar kita punya komitmen setiap bulan? Okey. Jadi inilah yang menyebabkan ramai orang yang tak ada saving bila berlaku macam ni, musibah macam ni. So orang ramai yang stres kan, tambah-tambah jika melibatkan kewangan. Okey. So kat sini kita dah hilang punca. Jadi apa yang kita boleh buat dekat sini adalah tadi 10% untuk kita menyimpan, simpan dan lindung tadi. Jadi kalau kita ambil 10% daripada kita punya gaji untuk simpan dan lindung. Okey, so kalau kita tengok kat sini, simpan dan lindung tu dihibah takaful 10%. So kita 10% 300 lah kan. So kita tak payah pun ambil 300. Contohnya kita ambil RM250 ataupun 200 sahaja. So total 3,000 yang kita anggarkan je lah Okey, jadi komitmen yang kita ada setiap bulan, kita bayar guna gaji kita setiap bulan, kita bayar kita punya komitmen RM3,000. Tapi bila berlaku musibah tadi menyebabkan gaji kita hilang, kita tak ada income, so apa yang akan berlaku dekat sini, takaful yang dekat sini dialah yang akan naik untuk ganti kita punya income. So takaful ni lah yang akan naik kalau berlaku kematian. Takaful ni akan settlekan semua hutang rumah kita, settlekan semua hutang kereta kita. Kalau ada loan peribadi dan sebagainya, takaful akan settlekan semua hutang-hutang yang ada. Dan baki selebihnya bolehlah untuk waris ataupun pasangan kita guna untuk pembelanjaan setiap bulan. So ni dah tak payah, dah 3,000. So dia dah kurang banyak lah dekat sini. So hanya perlu pada makan, utilities dan yuran anak-anak dan sebagainya. Tapi kalau tak berlaku kematian, kalau hilang kerja contohnya, kita dah ada, ataupun sakit kritikal contohnya, kita dah ada takaful yang akan naik kat sini untuk ganti sebagai income replacement untuk bayar kita punya komitmen setiap bulan. Okey? Okey ke? Okey sangat kalau kita simpan 10% tadi di hibah takaful untuk kukuhkan tapak kewangan kita. So bila kita hilang income dekat sini, so kita dah ada tapak kewangan yang boleh ganti kita punya
pendapatan untuk income replacement dan debt cancellation untuk settlekan semua hutang. So kita dah tak risau, kita dah tak payah nak pening kepala lagi. Alright, so kat sini kalau simpanan tadi dapat membantu juga kalau terutamanya yang ada rumah. So kalau berlaku macam ni, kematian kepada salah seorang, suami atau isteri, rumah nak kena faraid, jadi kita pasangan yang masih hidup ada simpanan yang banyak untuk bayar kepada penerima-penerima faraid yang layak ni, supaya rumah tadi selamat, tak payah nak dijual, boleh jadi hak isteri ataupun wife yang masih hidup dan anak-anak secara mutlak. So tak perlu nak dijual untuk nak agih, sebab kita dah ada cash yang banyak untuk bayar kepada penerima faraid. Okey, so kat sini kita boleh tengok contohnya kalau kita menyimpan di hibah takaful. Okey, ini kita tengok contoh pada umur 20 tahun, umur 25, 30, 40, tengok pada umur. So caruman dia sangat-sangat rendah. Okey, RM89, bawah RM100 untuk coverage suku juta, RM250 untuk lelaki dan perempuan. Ini dia punya caruman untuk simpanan suku juta. Okey, dan simpanan suku juta ni RM250 untuk hari ini akan meningkat nilai coverage tu 10% setiap 5 tahun. 5 tahun lagi dia meningkat lagi 10% dia punya nilai coverage tu. Tapi caruman sama sahaja setiap bulan tanpa ada kenaikan. Okey, cuma nilai coverage yang bakal kita terima tu yang ada kenaikan 10% setiap 5 tahun sehinggalah 10 kali kenaikan. Contohnya kita menyimpan untuk RM250,000 suku juta dan kita meninggal pada tahun ke-20 contohnya. So waris kita dah dapat RM350,000 dan dia boleh bantu kita untuk settlekan kita punya hutang-hutang yang ada dan selebihnya untuk kegunaan dia dan anak-anak. So kat sini tengok perbezaan ya. Kalau kita menyimpan RM320 contohnya, menyimpan sendiri di dalam saving ataupun di mana-mana untuk 10 tahun baru ada RM38,400. So bila berlaku kematian, wang ni tak sepenuhnya akan dibagi kepada pasangan, tapi segala wang, duit kita dalam akaun, segala-gala harta yang ada beku untuk melalui proses pembahagian faraid lah, harta pusaka. Jadi nak uruskan harta pusaka pun memerlukan duit dan masa. Jadi berbeza kalau kita menyimpan 10% daripada gaji kita di hibah takaful, contohnya RM320, kita dah dapat jumlah perlindungan untuk RM600,000. So tak perlu nak tunggu tempoh masa 10 tahun ni. Ini pun baru ada sikit sahaja. Contohnya kalau setahun 2 tahun kita menyimpan, dah berlaku musibah kematian atau cacat kekal, kita dah dapat nilai pampasan yang banyak RM600,000. Okey, manfaat berganda lah. So kat sini kalau kita tengok, dia boleh jadikan penyelesaian hutang kita. Waris dapat duit, boleh settlekan hutang rumah, hutang peribadi, hutang kereta dan sebagainya. Okey, lepas tu boleh tinggal wariskan, dapat settlekan semua hutang-hutang yang kita ada dan selebihnya dia dapat gunakan untuk kelangsungan dia dan anak-anak. So sangat-sangat membantu. Dekat sini kita juga proses yang mudah. So penerima mutlak tu kalau kita letak nama wife 100%, wife lah akan terima 100%. Kalau kita letak nama mak ayah 50%, mak ayah 50%. So penerima mutlak tu adalah orang yang kita letak nama. Okay, so dia tanpa melalui proses perundangan yang susah. Salah satu cara untuk kita nak mengelak persengketaan atau perebutan harta di antara ahli keluarga, 100% akan jatuh kepada penerima hibah. Okey. So seterusnya kat sini saya jelaskan contoh yang boleh you all tengok kalau kita menyimpan. Contohnya ini umur Firdaus umur 32 tahun. Dia tidak merokok. Okey, simpanan dia untuk 200
RM205 sebulan, hanya RM205 sebulan, dan dia akan cover untuk RM600,000 sampai umur 60 tahun. Jadi dia akan cover kalau berlaku kematian atau cacat kekal, kita akan dapatlah RM60,000. Dan kalau berlaku sakit kritikal tahap 3 dengan 4, Firdaus ni akan dapat RM100,000 cash untuk tabung sakit kritikal untuk jadi penggantian pendapatan. So contohnya sakit kritikal tahap 3 dan 4 dah tak mampu bekerja, terlantar, so dia dapat cash RM100,000 untuk dia jadikan penggantian pendapatan dia. Dia boleh bayar bulanan rumah, bulanan kereta dan sebagainya. Sebab rumah yang kita beli pun untuk takaful yang lindung kita punya rumah, dia tak akan cover sakit kritikal. So berlaku sakit kritikal, tak ada income pun, rumah still nak kena bayar. Jadi dekat sini kita boleh jadikan income replacement kita. Okey, lepas tu dia ada khairat kematian RM2,000. So kalau kematian ketika menunaikan haji dan umrah di Mekah ataupun Madinah ini, waris kita akan dapat 2 kali ganda daripada nilai coverage. So contohnya coverage kita RM600,000 dan kita meninggal di Mekah ataupun Madinah, so waris kita akan dapat 2 kali ganda, maksudnya RM1,200,000 waris kita akan dapat. Dengan simpanan kita hanya RM205 sahaja. Okey. Lepas tu dia dah ada badal haji, dia ada waiver. Waiver ni maksudnya kalau siapa yang berlaku sakit kritikal tahap 3 dengan 4, yang pertama tadi kita dapat cash RM100,000, yang kedua kita dah tak payah bayar dah bulanan 200 ni setiap bulan, dan dia akan berjalan secara percuma sampai umur kita 60 tahun. Okey. Dan dia ada juga tambahan disebabkan kalau kita meninggal tu disebabkan kemalangan. Okey, contohnya ni bukan 100%, bukan 200%, bukan 300%, bukan 300,000, tapi dia 100%, 200%, 300% daripada nilai coverage. Nilai coverage yang kita ambil. Okey, contoh kalau kita meninggal, kita ambil RM600,000, kita meninggal tu disebabkan accident, jadi waris akan dapat RM600,000 tambah lagi 100% daripada nilai coverage ni, iaitu RM600,000. So total yang waris akan dapat RM1,200,000. Okey. Okey, so kalau meninggal tu disebabkan kemalangan. Kalau meninggal disebabkan kemalangan ketika menaiki kenderaan awam yang berjadual, contoh bas ataupun public train dan sebagainya, ataupun kita meninggal di tempat awam. Accident ni pelbagai bentuk macam kalau kita berada di tempat awam, bangunan runtuh dan sebagainya, itu dikira sebagai accident lah. So waris kita akan dapat 200% daripada nilai coverage. 200% maksudnya daripada kalau kita ambil RM600,000, maksudnya 200% RM1,200,000 lah. Jadi RM1,200,000 tambah lagi RM600,000, jadi total RM1,800,000 yang waris akan dapat. Okay. Tapi kalau kita meninggal disebabkan kemalangan di luar negara, waris akan dapat tadi RM600,000 tambah dengan 300% daripada nilai coverage. 300% maksudnya 6, 12, RM1,800,000 tambah dengan RM600,000. So 2 juta lebih waris boleh dapat. Okey. So kat sini dia ada kenaikan 5 tahun. Kalau kita ambil nilai RM600,000 tadi kan, RM600,000 setiap 5 tahun dia ada peningkatan 10%, jadi RM660,000. 5 tahun lagi dia meningkat lagi 10%, RM720,000. 5 tahun lagi meningkat lagi 10%, RM780,000. Jadi kalau kita meninggal contohnya pada tahun ke-25, waris bukan dapat lagi RM600,000, tapi waris kita akan dapat RM900,000. Jadi kalau meninggal pula accident, jadi waris akan dapat RM900,000 tambahlah dengan 100% daripada nilai coverage tadi. Okey, jelas? Okey, sampai situ sahaja kenapa kita punya sharing tentang kepentingan ataupun kita punya formula urus gaji. Jadi siapa yang nak kira bulanan dia, sebab setiap orang bulanan berbeza ikut umur dan merokok ataupun tidak, jadi boleh kontak saja saya di nombor 010
815 5154. Okey, Al-Badrul Ismail. Saya akan kirakan quotation dan saya akan share dan terangkan detail. Alright, thank you, bye.